Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Bank tawar penangguhan bayaran balik pinjaman sehingga 6 bulan mulai 1 April. Assalamualaikum dan salam sejahtera edisi 25 Mac 2020 Berita Wilayah bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Terima kasih kerana anda terus berada di rumah dan kami bekerja untuk sampaikan maklumat kepada anda. Lintas langsung Berita Wilayah akan dimulakan dengan perkembangan dari Sarawak bersama Bumawin dengan fokusnya masih lagi Perintah Kawalan Pergerakan. Selepas itu bersama Elysia Dollars di Sabah, antara fokusnya pakej bantuan kepada golongan terjejas ekoran penularan wabak COVID-19. Kemudian bersama Ahmad Herman Rozi di Kelantan, fokus kepada jaminan bekalan makanan mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Akhir sekali ke Melaka bersama Nurul Ashikin Abdul Halim, antara fokusnya peranan Angkatan Pertahanan Awam membantu kerajaan membendung penularan COVID-19. Setia bersama Berita Wilayah. Baik, kita mulakan Berita Wilayah dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilanjutkan sehingga 14 April ini. Jelas Perdana Menteri keputusan itu dibuat berikutan kes-kes baharu positif COVID-19 masih dilaporkan meski jumlahnya agak mendatar sejak beberapa hari lalu. Justru Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas mengenai COVID-19 berkata, pergerakan orang ramai perlu dikawal bagi memastikan rantaian jangkitan diputuskan sepenuhnya. Sekaligus mengelak kes baharu meningkat berkali ganda seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Dari satu segi, Perintah Kawalan Pergerakan yang kita ambil telah sedikit sebanyak berjaya mengawal penularan wabak ini. Namun kita tidak boleh berputus ataupun berpuas hati dengan langkah-langkah yang kita ambil pada masa ini sehinggalah kita berjaya mencatatkan sifar kes baru. Tempoh kuat kuasa PKP akan dikaji dari masa ke masa bagi menentukan keperluan untuk melanjutkannya. Perdana Menteri mengakui rakyat berdepan cabaran perubahan gaya hidup sepanjang tempoh PKP, namun situasi itu tidak boleh melemahkan semangat untuk meneruskan kehidupan. Tan Sri Muhyiddin yakin setiap rakyat memiliki keupayaan menyesuaikan diri termasuk melakukan pelbagai aktiviti bermanfaat bersama keluarga di rumah. Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan 172 kes baru positif COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari tadi, menjadikan jumlah kumulatif 1,796 kes. Jumlah itu meningkatkan sekali ganda berbanding seminggu lalu. Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan kes baru akan terus dilaporkan dalam masa terdekat. Bagi menghadapi situasi itu, KKM telah menyediakan 3,585 katil di 34 buah hospital seluruh negara khusus untuk merawat pesakit COVID-19. Pada masa ini, 34% daripada kapasiti katil hospital telah pun digunakan dengan baki sebanyak 66% lagi yang masih boleh menampung pesakit. Jika berlaku pertambahan jumlah kes positif COVID-19 melebihi kapasiti yang ada di hospital, beberapa tempat telah pun dikenal pasti untuk dijadikan pusat pengasingan dan kuarantin sementara. KKM juga akan meningkatkan kapasiti melakukan ujian saringan pada skala lebih besar termasuk melakukan saringan besar-besaran di kawasan berisiko tinggi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengumumkan bank-bank tempatan akan menawarkan moratorium atau penangguhan bayaran balik sehingga 6 bulan bermula 1 April ini. Ia meliputi peminjam individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Semua langkah-langkah penangguhan bayaran balik melibatkan jumlah nilai sekurang-kurangnya RM100 bilion.
Jelas Perdana Menteri keputusan itu dibuat setelah mengadakan beberapa sesi perbincangan dengan Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia. Selain itu, pemegang kad kredit yang menghadapi kekangan kewangan boleh memilih untuk menukar baki kad kredit kepada pinjaman berjangka. Fleksibiliti penangguhan pembayaran balik kad kredit ini boleh dimanfaatkan oleh peminjam dari 1 April hingga 31 Disember tahun ini. Seterusnya, sektor korporat juga boleh berunding dengan bank masing-masing untuk menyusun semula pembayaran balik yang sesuai dengan keadaan perniagaan mereka. Ini adalah penting untuk membolehkan syarikat-syarikat terus berkemampuan untuk mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan masing-masing. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan kerajaan juga sedang mengkaji dan satu lagi pelan rangsangan ekonomi akan dilancarkan tidak lama lagi yang lebih komprehensif bagi mengurangkan beban rakyat. Sistem perbankan Malaysia berada pada kedudukan yang kukuh dalam menyokong aktiviti pembiayaan walaupun berdepan cabaran susulan penularan COVID-19. Dalam satu kenyataan, Bank Negara Malaysia BNM menyatakan terdapat penampan modal lebihan yang melebihi paras minimum pengawal seliaan sebanyak RM119.7 bilion setakat akhir Januari tahun ini. Oleh itu, institusi perbankan akan dibenarkan untuk menggunakan penampan modal dan penampan mudah tunai mereka yang terkumpul sejak sekian lama bagi menyokong kegiatan pemberian pinjaman. Dalam pada itu, bank akan terus membekalkan mudah tunai harian ringgit kepada bank-bank melalui pelbagai alat di bawah operasi pasaran terbuka bank. Ini meliputi pembelian terus sekuriti kerajaan, swap pertukaran asing, repo berbalik dan kemudahan pinjaman. BNM juga telah mengambil langkah awal untuk menambah mudah tunai melalui pengurangan nisbah keperluan rizab berkanun SRR sebanyak 100 mata asas baru-baru ini. BNM akan terus memantau rapi perkembangan dan memastikan mudah tunai dalam sistem kewangan adalah mencukupi setiap masa. BNM juga telah mengkaji semula aktiviti pengawal seliaan dan penyeliaan yang dirancang bagi 2020 untuk memudahkan pematuhan dan operasi terhadap institusi perbankan. Berdepan wabak COVID-19, veteran ATM tidak ketinggalan menerima bantuan dana berjumlah 5.3 juta ringgit dari Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera JHAV. Dana yang diberikan itu dikumpul dari kempen Tabung Pahlawan 2019, kutipan jalanan serta geran sepadan dari jabatan tersebut. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, saluran dana akan diserahkan kepada 74 persatuan veteran ATM termasuk geran sepadan dan akan dibayar segera selewat-lewatnya akhir Mac ini. Pembayaran semula dana kutipan jalanan dan matching grant serta insentif bagi persatuan-persatuan veteran ATM yang layak ini melibatkan pengagihan dana kempen Tabung Pahlawan 2019 berjumlah 5.3 juta ringgit. Iaitu kutipan Datuk daripada... Seri Ismail berkata demikian pada sidang media khas Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. Kementerian Pertahanan juga bersetuju mempercepatkan pembayaran fasa kedua allowance kenangan pingat jasa Malaysia sebanyak RM500 sekali bayaran kepada 40,000 penerima berjumlah 20 juta ringgit. Pada masa sama, bantuan sara hidup sebanyak RM300 juga akan diserahkan secara bulanan kepada 4,800 penerima yang layak. Baik saudara, seperti biasa untuk laporan cuaca semasa, kita langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama pegawainya Abdul Aizat Nazmi A. Azmi. Silakan Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Met Malaysia menjangkakan fasa peralihan monsun akan bermula pada 27 Mac 2020 ini. Yang kita boleh katakan hujan dan juga ribut petir akan lebih kerap berlaku pada petang dan juga awal malam. Iaitu keadaan hujan dan juga ribut petir ini boleh mengakibatkan banjir dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Maka dinasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dan juga berwaspada terhadap amaran dan juga ramalan yang Met Malaysia keluarkan. Bagi ramalan cuaca petang ini, Met Malaysia menjangkakan hujan dan juga ribut petir akan lebih menyeluruh di kawasan rantau negara kita.
Walau bagaimanapun, bagi keadaan cuaca semasa ini, kelihatan hujan buat masa ini lebih tertumpu di kawasan utara negeri Semenanjung, negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga sekitar negeri Perak. Di samping itu, di Sabah dan Sarawak pula kelihatan hujan lebih tertumpu hampir di kesemua bahagian negeri berkenaan. Keadaan cuaca lembap ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke malam ini, iaitu khususnya di negeri Kedah, Perak dan juga sekitar negeri Selangor, termasuklah di kawasan barat, tengah dan juga barat negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik saudara, gelandangan di Sarawak juga diberi perhatian dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Untuk perkembangan lanjut, perkembangan isu semasa bumi kenyalang, kita bersama rakan penyampai Buma Win di RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Discharge pada hari ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 199 case. Sehingga 25 Mac 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 172 case yang telah dilaporkan dan ini menjadikan jumlah case positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,796 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 172 kes baru yang dilaporkan, sebanyak 71 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Seri Petaling. Manakala baki 101 kes masih lagi dalam siasatan. Sehingga kini seramai 45 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit perawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 34 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Pelaporan terbaru ini dan satu pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi menjadikan jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 19 kes. Kes kematian ke-16 merupakan kes 1,334. Lelaki warga negara Malaysia berumur 75 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik kencing manis dan darah tinggi. Beliau dirawat di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pada 16 Mac 2020. Sebelum dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020, kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 24 Mac 2020 jam 7.40 malam. Kes kematian ke-17 merupakan kes 1,251. Lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik, kencing manis dan darah tinggi dan disyaki mempunyai sejarah kontak dengan kes positif COVID-19. Beliau telah dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Johor pada 20 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya
disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 4.10 pagi. Kes kematian ke-18 merupakan kes 1625, lelaki warga negara Malaysia berumur 56 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau dirawat di Hospital Sultan Ismail, Johor pada 20 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020 jam 2 pagi. Kes kematian 19 merupakan kes 1246, perempuan warga negara Malaysia berumur 68 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Nora Ismail, Johor pada 19 Mac 2020. Kesihatan beliau merosot dan telah diberi bantuan pernafasan di ICU dan kemudiannya disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 12.53 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga tersebut. Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil maklum bahawa anggota Barisan Hadapan sangat komited dalam memberi perkhidmatan perubatan dan kesihatan yang terbaik kepada semua rakyat Malaysia bagi menghadapi kejadian pandemik COVID-19 ini. Namun begitu, sehingga 25 Mac 2020 jam 12 tengah hari, dilaporkan bahawa terdapat 73 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikesan positif COVID-19. Berdasarkan siasatan, punca jangkitan bagi kesemua anggota kesihatan ini bukan disebabkan oleh pengendalian kes positif COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, didapati punca jangkitan bagi 47 kes iaitu 64.4% adalah berkaitan dengan majlis perkahwinan yang juga dihadiri oleh mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh. Lain-lain punca adalah seperti sejarah melawat ke luar negara dan dari kontak keluarga yang positif COVID-19. Untuk makluman, dalam penjagaan keselamatan anggota Barisan Hadapan, seramai 1,895 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang menguruskan pesakit COVID-19 di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalani ujian pengesahan, di mana 1,187 orang adalah negatif, manakala 708 lagi masih menunggu keputusan, dan setakat ini tiada yang dikesan positif COVID-19. Semua anggota kesihatan dan Barisan Hadapan dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial dan pemakaian alat pelindung diri iaitu PPE mengikut keperluan. Adalah dipohon agar semua anggota kesihatan dan Barisan Hadapan untuk memaklumkan kepada ketua jabatan masing-masing sekiranya terlibat secara langsung atau mempunyai kontak dengan peserta yang menghadiri pertama, program Perhimpunan Distrik Taling dari 27 Februari sehingga 3 Mac 2020, dan yang kedua, Majlis Perkahwinan pada 6 Mac di Bangi atau Majlis Perkahwinan pada 7 Mac di Putrajaya yang dihadiri oleh anggota kesihatan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Kebanyakan pesakit kalau dirawat di ICU hari ini, kalau kita lihat dirawat ICU dalam 45 kes. Jadi kalau kita memberikan perkhidmatan yang baik ataupun rawatan yang baik, mereka boleh dipulihkan. Jadi apabila mereka pulih, kita alihkan mereka ke ward yang biasa. Jadi kalau kita lihat angka semalam lebih tinggi, hari ini kurang sikit. Jadi penyakit COVID-19 pada tahap 4 dan 5 boleh dirawat kalau kita mempunyai
perkhidmatan ataupun rawatan di ICU untuk pesakit-pesakit tersebut. Setakat ini mereka stabil dan Alhamdulillah kita harapkan mereka akan pulih dengan sebaik mungkin. Dan sebelum kita dischargekan setiap pesakit, kita pastikan ujian yang dijalankan adalah negatif untuk tempoh 24 jam. Ujian RT-PCR kesan virus awal 1 hingga 2 hari sebelum berjala timbul. Jadi bukankah di sini Datuk Sri memperlihatkan bahawa ujian salinan secara besar-besaran itu adalah satu peningkatan terbaik? Ya, memang tepat sekali. Jadi kalau kita tengah mengambil langkah yang untuk melaksanakan ujian mass screening, ya. Jadi hari Jumaat ni kita akan melihat kepada kemampuan rapid test kit untuk antigen. Dan kemampuan di Kementerian Kesihatan kita ada 18 makmal dan campur dengan pihak swasta ada 5, dan sekarang kita meningkatkan lagi keupayaan untuk kita mengesan. Jadi sekarang ni kita boleh melaksanakan lebih kurang 6,000 kes sampel sehari, dan kita jangkakan kita akan meningkat walaupun belum lagi menggunakan test kit tersebut. Kapasiti kita pada minggu depan kita dapat tingkatkan 16,000. Walau bagaimanapun kita sedang melihat antigen test kit, bukan antibody, ya, antigen test kit hari Jumaat ni. Dan apabila antigen test kit ni kita rasa kalau verified ataupun disahkan berkesan, kita akan gunakan antigen test kit dan kita boleh kesan dengan lebih cepat, lebih tepat lagi. Dan kita masih menggunakan, kita nak IMR telah pun dalam perbincangan untuk mendapatkan mass test kit yang kita boleh laksanakan kit sampel-sampel dalam sehari, meningkatkan. Jadi kalau kita lihat di pihak pengalaman di Korea, mereka melaksanakan lebih kurang 20,000 test sehari. Jadi kita sekarang ni keupayaan kita sebelum kita gunakan mass test kit dan rapid test kit, kita boleh meningkatkan keupayaan kita hingga 16,000 test dah. Jadi kita nak tingkatkan lebih lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang ni dalam kawasan hotspot, apabila ada kawasan hotspot dan kita telah laksanakan MCO pada kawasan tersebut, kita akan kenal pasti. So targeted group, contohnya targeted group ataupun sasaran yang kita lihat, yang kumpulan yang kita sasarkan, contohnya kumpulan tabligh dan sebagainya, kita akan melaksanakan saringan. Di mana contohnya pelarian Rohingya dan sebagainya, kita akan melaksanakan saringan dan kita akan pastikan diagnosa mereka, dan kalau positif kita akan asingkan dan rawat mereka. Jadi itulah konsep yang kita ada, active case detection menggunakan saringan mass diagnosis. Antigen test kit adakah hanya untuk mereka yang sudah mempunyai gejala ataupun mereka yang tiada gejala? Tak semestinya dia. Biasanya kalau mereka ada gejala boleh dikesan, tapi yang asymptomatic tapi dia positif. Kes pertama, kes kedua, kes ketiga yang kita laporkan, mereka dah asymptomatic, di mana 8 daripada warga Cina, daripada Singapura, mereka datang ke Johor Bahru dan mereka asymptomatic. Tetapi kita dah kesan, walaupun asymptomatic, mereka boleh dikesan sebagai positif. Kes 16 ni, itu dari customer ya? Kes 16? Yang kluster mereka, kita ada dalam siasatan lagi, kalau kes 16, ia lelaki warga negara Malaysia umur 75 tahun. Kluster bukan berkaitan dengan kluster tabligh. Jadi tetapi ada kemungkinan kedua-dua kes ini mendapat jangkitan semasa mereka solat berjemaah di masjid. Bukan kluster, sebab dia ada sejarah perjalanan ke negara Itali. Jadi mungkin jangkitan daripada kontak rapat daripada jangkitan daripada Itali. Dan mereka menggunakan pada mula menggunakan test kit antibody. Jadi bila test kit antibody negatif, pesakit tersebut telah balik ke rumah.
Apabila mereka balik apabila beliau balik ke rumah dan menjangkiti ahli keluarga tersebut. Pakar Virologi Profesor Dr. Sazali Abu Bakar mahu Kementerian membawa 2 jenis ubat untuk memulihkan sebab ubat ini dikatakan melihatkan kadar pemulihan yang sangat berjaya yang menurunkan jumlah virus itu bagaimana? Ubat itu tak didaftarkan di Malaysia, tapi kita akan pertimbangkan melalui Ketua Pengarah Kesihatan kita boleh luluskan. Walaupun ubat tu kita kena kaji sebab ada kesan samping ubat tersebut. Jadi kita kena berhati-hati apabila menggunakan ubat tersebut. Ada 2 jenis ubat, Avigan dan juga Fukaikan. Dua jenis ubat tersebut. Ubat yang sama tapi Avigan daripada Jepun dan Fukaikan daripada negeri China. Jadi kita kena pastikan pemantauan yang rapi apabila kita nak gunakan ubat tersebut. Walaupun ubat tersebut tidak didaftarkan, tapi dengan kelulusan Ketua Pengarah Kesihatan kita boleh benarkan. Semasa ada penurunan kes PCI kan, so hari ini PM kata telah menunjukkan dia dah tambah tarikh 7,000 sampai 400. Adakah KIM akan meningkat kes positif atau? Kes memang kalau kita perhatikan jangkaan kita, kalau kita lihat jangkaan JP Morgan ialah mid-April, pertengahan April, mungkin kita akan mendapat kes yang meningkat lebih kurang 6,000 kes. Tetapi kita telah melaksanakan aktiviti-aktiviti kesihatan awam dan juga dengan MCO ni kita harapkan kita dapat mengesan, kita dapat pastikan kes-kes yang positif dan kes-kes yang positif akan diasingkan dan akan diberi rawatan. Dan kita harapkan dengan tindakan kita, insya-Allah kita dapat kurangkan kes tersebut tak mencapai 6,000. Itulah sasaran kita, iaitu kita cuba melandaikan graf ataupun the curve, the exponential curve tu melandaikan. Kalau kita dapat berjaya melandaikan, maksud dia perkhidmatan kesihatan kita dapat menampung kes-kes tersebut. Setakat ini di Kementerian Kesihatan kita telah khaskan ataupun sediakan 3,400 katil dan target kita untuk mendapatkan 300 ICU dan ventilators dan sebagainya. Dan kita ada kemampuan sekarang ni kita dah meningkatkan kemampuan kita, iaitu kita tambahkan lagi institut latihan Kementerian Kesihatan sebanyak 1,892 katil lagi. Jadi kalau kita lihat katil pertambahan keseluruhannya bukannya 3,400 tapi 5,292, di mana kita dapat tempatkan kes-kes yang asimptomatik tetapi positif ataupun kes-kes yang bergejala ringan tetapi positif. Jadi dan kita akan kosongkan hospital untuk kes-kes yang moderate dan severe case, critical cases di hospital. Kalau kita lihat jangkitan COVID-19 di hospital, memang pada mula contohnya hospital Teluk Intan, mereka yang dijangkiti adalah seramai 37 orang. Jadi kita tutup hospital tu untuk pembersihan, untuk nyah kuman dan sebagainya. Dan yang pasti kita akan buka hospital semula selepas tu dan diharapkan kita akan menyelaras tenaga doktor-doktor dan jururawat daripada tempat lain ke hospital Teluk Intan. Bukan. Ada satu lagi, dua hari lepas ada viral satu video mengenai the frontliner, dia kata dah frontliner di hospital nak drain out. Memang betul, frontliner kita memang telah bekerja tanpa berhenti lebih kurang 3 bulan lebih, termasuk kita semua. Tetapi apa yang penting sekarang ni, kita dapat menyelaraskan sumber manusia kita. Hari ini kita ada post basic yang menjalin latihan seramai 3,400 orang. Kita dah kerahkan mereka ke hospital dan klinik, di mana 2,500 adalah nurses.
nurses yang pengalaman tetapi sedang menjalankan post basic. Dan kita akan menggunakan post basic nurses ni untuk membantu di klinik dan di hospital. Dan jururawat yang telah bersara, kita telah ada pendaftaran lebih kurang 3,000 orang. Dan sekarang kita tengah memastikan kepakaran jururawat, mungkin dia ada kepakaran di ICU, dia kepakaran dia di Dewan Bedah dan sebagainya. Kita akan gunakan kepakaran tersebut untuk penempatan sama ada di klinik ataupun di hospital Kementerian Kesihatan. Jadi kita dapat menampung secara keseluruhannya kalau kita kerahkan sumber manusia yang sedia ada. Kalau biasa 8 jam, kalau shift lah, nurses tu ada shift 8 jam, tapi doktor ada kala ni kita buat on call. On call ialah daripada pukul 5 sampai esok pagi dan mungkin pass over lepas tengah hari. Jadi kita tengok cara ataupun kalau kesibukan dalam kita merawat pesakit, jadi kita kena bagi ruang untuk doktor kita rehat. Maksimum 16 jam. Tapi kita tengok case to case basis lah. Ya. Majoriti mereka adalah doktor atau nurses dan di hospital mana? Ada 4 hospital yang kita kenal pasti, iaitu yang hospital pertama yang paling tinggi ialah Hospital Teluk Intan, ada 37 orang yang terlibat, dan Hospital Putrajaya, Hospital Raja Perempuan Zainab II dan juga Hospital Tunku Ampuan Rahimah. Dan juga Hospital Selayang. Jadi apa yang penting ialah kita kerahkan staf daripada jabatan yang lain ataupun hospital yang lain untuk membantu dalam hospital yang ada isu kekurangan sumber manusia. Ventilator setakat ni kita telah tempah 216, kita perlukan 800 ventilator, di mana 500 akan dikhaskan untuk pesakit COVID saja. Setakat ni kita dah tempah 219 dan kita akan terima 40 ventilator pada hari Jumaat ni, dan minggu depan kita akan terima 200 lagi ventilator. Dan pihak swasta telah pun bersetuju untuk memberi ventilator ataupun loan ventilator kepada Kementerian Kesihatan sebanyak 60 buah. Jadi kita akan meningkatkan keupayaan ventilator kita di ICU sekurang-kurang dia 500 ventilator untuk pesakit COVID. Okey, terima kasih. Ya. Kalau kita tutup untuk buat je. Buat tapi siapa dah buka dah itu. Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insya-Allah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Bersua kembali. Gelandangan di sekitar Bandaraya Kuching, Sibu Damiri akan ditempatkan di Pusat Perlindungan Sementara sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pusat perlindungan ini menyediakan kemudahan seperti tempat tidur dan bilik mandi, selain makanan dan minuman untuk memastikan golongan ini dalam keadaan selamat. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, hanya Bandaraya Miri belum mempunyai kemudahan sedemikian.
So we will get this information, the follow up from our JKM. We'll place them temporarily. Kalau di Kuching, Anjong Singgah. Kemudian in Sibu we have the rest house, government rest house. Miri we try to sort out with Jawatan Kuasa Bencana di peringkat Miri, where to place them temporarily. We want them to be safe as well, not roaming around the streets. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan rondaan gelandangan di sekitar Bandaraya Kuching, termasuk pusat penjaja dan rekreasi Song Keng Hai dan Taman Awam berdekatan Padang Sukan Jubli Kuching. Seramai 144 gelandangan direkodkan di negeri ini dengan 44 daripadanya di Kuching, 21 Sibu dan 17 di Miri. Berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan negara, sambutan Hari Polis ke-213 tidak diadakan hari ini berikutan penularan wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, apa yang lebih mustahak baginya kini adalah meletakkan kepentingan awam sebagai keutamaan. Jelas Superintendent Abang Zainal berhadapan penularan wabak COVID-19, ia boleh mengancam nyawa anggota sekaligus membuktikan pasukan polis sedia berkhidmat untuk rakyat dan negara dalam apa jua keadaan. Superintendent Abang Zainal turut memuji semangat dan kesungguhan anggotanya menggalas tanggungjawab tanpa mengeluh biarpun diarah bertugas tidak kira waktu. Ketika menjadi tetamu dalam slot bersama agensi di RTM Limbang, Superintendent Abang Zainal turut memuji sikap tanggungjawab penduduk Limbang dalam membendung jenayah di daerah itu. Pada masa sama, berharap hubungan antara polis dan masyarakat dapat dikekalkan. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada masyarakat di Limbang yang selama ini telah banyak membantu, memberi kerjasama dan banyak juga memberi pendapat kepada pihak IPD Limbang. Jadi saya harap hubungan baik di antara polis dan masyarakat Limbang akan terus dapat dikekalkan. Hari Polis ke-213 akan disambut secara serentak di seluruh negara pada tarikh baru dengan mengekalkan tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Dalam perkembangan lain, setakat hari ke-8 Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Superintendent Abang Zainal berkata ia menunjukkan tanda positif daripada penduduk Limbang. Arahan perintah dipatuhi namun pihaknya tidak akan bersikap leka, sebaliknya akan terus bekerja keras mengekang pandemik COVID-19. Pergerakan masyarakat telah banyak mematuhi perintah tersebut dan kita telah achieve lebih kurang dalam 92%, di mana kita boleh melihat daerah Limbang telah menjadi bandar yang sunyi. Kurangnya pergerakan sudah daripada masyarakat. Beliau terus berharap penduduk Limbang untuk terus mematuhi PKP bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda negara ini. Pasukan Gerakan Am PGA terus mempertingkat kawalan pergerakan di setiap sempadan pintu keluar masuk negeri ini. Pegawai Pemerintah Batalion 12 PGA Miri, Superintendent Tan Hiap Seng berkata, pengawalan juga diperketat di setiap jalan tikus. Kita pun ada penugasan PGA untuk menjaga jalan-jalan tikus. Kita ada jalan tikus di sini, ada 2 jalan tikus di mana pun kita kawal secara berkala untuk menghalang kemasukan. So rondaan kita ronda pada masa-masa yang kita rasa yang aktif. So far lah, tak ada sebarang kemasukan ataupun yang keluar daripada jalan tikus. Jelas beliau pengawalan ini bertujuan memastikan tiada pengguna keluar masuk sempadan tanpa tujuan dan keperluan. Sementara Ketua Imigresen Daerah Lawas KTPP Fendi Ahmad memaklumkan keadaan pintu masuk di sempadan Merapok Sindumin mula lengang. Ini dapat dilihat melalui statistik keluar masuk pergerakan orang awam yang menunjukkan kadar penurunan drastik. Untuk maklumat statistik, bermula pada 18 hari bulan Mac sehingga hari kemarin 22 hari bulan, kita mendapati penurunan yang sangat drastik.
berkenaan dengan pergerakan orang awam yang keluar masuk daripada negeri Sabah dan negeri Sarawak. Ini membuktikan orang awam mula patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam membanteras penyebaran wabak COVID-19. Mereka ditemui pemberita semasa membuat pemantauan PKP di sempadan Merapok Sindumin Lawas. Di Belaga Kapit, ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menunjukkan tahap pematuhan yang tinggi dalam kalangan penduduk setempat apabila menyaksikan jalan dari Bintulu ke Belaga lengang dengan kenderaan manakala pekan Belaga yang tidak sibuk tampak sebegitu sepi. Menurut Pegawai Daerah Belaga, Juan Abid, operasi bersepadu PKP dilaksanakan di 3 tempat di daerah tersebut meliputi lokasi Batu 35, Jalan Bintulu Sungai Asap, Jalan Laluan Balak Bukit Jayong dan kilometer 1 Jalan Masuk Pekan Belaga. Pihak polis dan pihak Jabatan Kesihatan akan screening semua orang-orang yang datanglah. Mana yang datang dan mana yang datang dari Bintulu, mereka mesti ada pas untuk masuk ke daerah Belaga. Kalau tidak, kita akan suruh mereka balik ataupun akan disiasat lebih lanjut lagi lah. Bagi Ketua Masyarakat Belaga, Temenggong Ajang Sirip, pematuhan PKP dalam kalangan penduduk amat membanggakan. Hari keduanya, tak sunyi amat pasar Belaga tu. Sikit nanti akan nama utai daripada tidak polis, tidak rela. Jadi, nyintuak sari tok mah. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbong yang dalam rangka lawatan dan penghantaran bantuan kepada petugas-petugas kawalan PKP daerah Belaga, yakin usaha petugas-petugas dihargai Kerajaan Sarawak menerusi pengumuman yang telah dibuat oleh Ketua Menteri Sarawak pada Isnin lepas. Dengan tindakan yang drastik dan action yang terbaik untuk B40 dan bukan B40 saja, kepada petugas-petugas yang lain, rela, polis dan juga Kementerian Kesihatan. Dato' Wilson ditemui ketika menyampaikan sumbangan makanan dan minuman kepada petugas-petugas kawalan PKP di Batu 35 Jalan Bintulu Sungai Asap. Beliau bersama Adun Belaga, Dato' Liwan Lagang dan Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon turut menyumbangkan sebanyak RM17,000 melalui Pejabat Daerah Belaga bagi membantu petugas-petugas kawalan PKP. Seorang pemilik akaun Facebook ditahan polis Isnin lepas bagi membantu siasatan berhubung komennya yang berbaur penghinaan terhadap agama Islam. Ketua Polis Daerah Seri Aman DSP Bingkok John dalam kenyataannya memberitahu pemilik akaun yang menggunakan nama Max Boboy ditahan polis pada malam Isnin di Seri Aman. Sebelum itu, satu laporan polis telah diterima pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Aman berhubung kenyataan oleh lelaki tersebut yang menghina agama Islam berkaitan jemaah tabligh dan penularan wabak COVID-19. Siasatan telah dijalankan di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh membawa denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Pemilik akaun Facebook berkenaan serta ahli keluarga telah memohon maaf kepada semua atas perkara yang berlaku dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menurut DSP Bingkok John, sehingga semalam polis telah menerima 2 lagi laporan berhubung perkara sama. Oleh itu, beliau menasihati orang ramai supaya tidak membuat sebarang kenyataan yang boleh menimbulkan sentimen keagamaan dan perkauman sehingga boleh menggugat ketenteraman awam. Baik, sekian perkongsian berita dari Sarawak. Terus bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Dan terima kasih juga kepada anda kerana terus setia bersama Berita Wilayah. Baik, seterusnya untuk perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama rakan penyampai Anisya Dollars di RTM Kota Kinabalu. Silakan Anisya. Baik, terima kasih Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah melancarkan pakej bantuan COVID-19 berjumlah RM670 juta hari ini. Pakej berkenaan merangkumi 15 langkah untuk membantu meringankan beban pelbagai lapisan masyarakat yang terjejas akibat wabak itu.
Pakej berkenaan yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal di Kota Kinabalu dibahagikan kepada 3 kategori. Pertama, bantuan kepada petugas barisan hadapan termasuk pembiayaan perbelanjaan kecemasan RM50 juta untuk pembelian kelengkapan kritikal dan RM10 juta untuk bantuan makanan dan keperluan petugas barisan hadapan. Kategori kedua, bantuan kepada rakyat terjejas. Antaranya peruntukan RM20 juta untuk golongan terjejas secara langsung termasuk penduduk di kampung-kampung dan pelajar. Manakala RM20 juta elon bantuan khas golongan miskin dan miskin tegar. Tujuan kita to reach our people out. Jangan bergerak, kita akan bekalkan makanan-makanan ini untuk memastikan supaya keperluan asas akan dapat kita sampaikan. Saya pasti di sepanjang kita menjalankan tugas tanggungjawab melaksanakan bantuan ini, akan ada orang yang mungkin tidak kesempayan, ya. Tapi saya berharap bersabar. Bagi meringankan beban dan kos sara hidup rakyat, pengecualian pembayaran bil air pengguna domestik selama 3 bulan dilaksana bermula April ini dan diskaun 30% bil elektrik untuk tempoh 3 bulan. Sebanyak RM290 juta pula diperuntukkan untuk memperkukuh perniagaan serta menambah baik kualiti infrastruktur dan kemudahan asas luar bandar. Bekalan peralatan perubatan yang diterbangkan khas dari ibu negara menggunakan pesawat khas Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM jenis Beechcraft King A350 selamat tiba di Kota Kinabalu tengah hari tadi. Pesawat yang berlepas dari pangkalan PGU PDRM Subang pada 9.30 pagi tiba di pangkalan PGU Kota Kinabalu kira-kira 12.30 tengah hari. Komander Pangkalan PGU Sabah ACP Ahmad Lokman Abdul Hadi berkata, seramai 6 anggota PGU terdiri 4 juruterbang dan 2 pembantu udara terlibat dalam operasi membawa peralatan perubatan iaitu 2,500 unit peralatan perlindungan diri PPE untuk hospital wanita dan kanak-kanak likas dan peralatan untuk makmal ujian dan saringan COVID-19 kegunaan Hospital Queen Elizabeth HQE. Sebenarnya barang-barang ini telah dibawa oleh pihak Pasukan Gerakan Udara daripada Pelayan Semenanjung, iaitu daripada Kuala Lumpur berbelas pada pagi tadi ke Kota Kinabalu adalah membantu pihak hospital yang mana sekarang ini dalam keadaan kekurangan bahan-bahan PPE untuk tugas-tugas frontliner yang bertugas di hospital-hospital. Selain membantu barisan hadapan, PGU turut menjalankan rondaan di sepanjang pesisiran pantai, terutamanya di Tawau sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan perubatan yang diterbangkan khas dari Semenanjung pada hari ini dengan menggunakan pesawat pasukan polis di Raja Malaysia telah pun tiba di pangkalan pasukan gerakan udara polis di Raja Malaysia pada hari ini 12.30 tengah hari sebentar tadi. Dan saya difahamkan bahawa bantuan perubatan ini lebih kurang dalam 160 kg berat dan juga lebih kurang dalam 25 kotak yang mana di dalam kotak itu terdapat bantuan perubatan seperti PPE dan sebagainya. Sarifah Nazra Sarip, RTM. Kemasukan bot penambang ke Bandar Sandakan dihadkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid berkata kebenaran masuk hanya akan diberikan untuk tujuan mendesak seperti mendapatkan rawatan perubatan dan barang keperluan. Mereka yang mempunyai urusan lain tidak dibenarkan dan akan diarahkan balik oleh anggota keselamatan bertugas menjalankan pemantauan di perairan berkenaan. Kita terkesan satu kumpit yang daripada Filipin telah memasuki perairan negeri Sabah ini untuk melakukan transshipment. Namun arahan telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk memastikan kumpit-kumpit yang datang daripada Filipin ini diarahkan untuk balik. Dan pihak kami telah mengarahkan kumpit itu balik dan kami escort. ACP Azhar ditemui selepas pemantauan di sekitar perairan Sandakan bersama pasukan Polis Marin Sandakan dan APMM Sandakan. Dalam pada itu katanya kadar pematuhan PKP di Sandakan melebihi 90%. Sekatan Jalan Raya, pemantauan di kawasan perairan dan aktiviti hebahan akan diteruskan khususnya melibatkan penduduk pesisiran pantai untuk memastikan kadar pematuhan terus dipertingkat. Dalam perkembangan sama, Pusat Kawalan Operasi COVID-19 Daerah Tambunan mengetatkan kawalan pergerakan keluar masuk orang awam ke daerah berkenaan. Ini termasuk mengenal pasti jalan tikus yang digunakan oleh individu yang mengelak untuk melalui pemeriksaan.
Pegawai Daerah Tambunan yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi COVID-19 Daerah, Jumain Abdul Ghani berkata, beberapa kawasan baharu yang sesuai dijadikan lokasi sekatan jalan raya sudah dikenal pasti. Di mana sebelum ini di tempat lain kita telah ubah dan ada beberapa jalan yang kita tutup. Tujuan dia untuk memudahkan pihak PDRM Tentera, KKM dan Relah mengawal jalan berkenaan dari arah Keningau dan Kota Kinabalu daripada memasuki daerah Tambunan. Terdahulu, Mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat Kawalan berkenaan mencadangkan agar asrama Kompleks Sukan Tambunan dijadikan pusat kuarantin COVID-19 dan ia dipersetujui pihak Hospital Tambunan. Ia sebagai langkah persediaan meskipun belum ada kes positif di daerah tersebut setakat ini. Sementara itu, tinjauan di beberapa kampung di Keningau mendapati papan tanda larangan diletakkan di jalan masuk. Bukan kita tidak menerima saudara-saudari ataupun keluarga-keluarga daripada luar untuk datang pergi di kampung, tetapi untuk mencegah adalah lebih baik kita hadkan dulu kita punya pergerakan. Kita menasihatkan kan supaya orang luar tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkampungan. Begitu juga dengan masyarakat kampung supaya bekerja sama. Sentiasa duduk dalam rumah. Memasang signboard yang menyatakan orang luar tidak dibenarkan masuk, terutama sekali kepada penjual-penjual ikan dan penjual daging, dan juga pembeli besi buruk di kampung ini, dan juga sesiapa yang ada saudara dari luar, kami tidak akan benarkan untuk masuk. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah dan jangan keluar. Sekian berita dari Sabah petang ini, kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Inisia langsung dari Sabah. Baik saudara, bekalan makanan mencukupi bagi rakyat Kelantan. Antara fokus berita dari Kelantan, kita bersama rakan penyampai Ahmad Herman Rozi. Silakan Herman. Terima kasih Nurul. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN SCP Kelantan memberi jaminan bekalan makanan keperluan mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarahnya Adnan Abdul Rahman berkata, pihaknya menjalankan pemantauan secara berkala bagi memastikan pasaraya sentiasa mengisi semula barangan keperluan dan tidak menaikkan harga. Jelasnya, pengguna tidak perlu melakukan sebarang pembelian panik atau membeli barangan secara berlebihan. Berikutan, stok barangan masih dibekalkan seperti biasa. Pihaknya juga telah memberi kebenaran kepada pemborong dan pembagian lesen untuk menyimpan barangan keperluan melebihi 20%. Bagi negeri Kelantan, kita mengalami sedikit gangguan berkaitan bekalan telur ayam. Ini adalah disebabkan oleh faktor logistik iaitu pengangkutan untuk menghantar bekalan tersebut. Walau bagaimanapun, hasil pemantauan dan pemeriksaan pegawai-pegawai kami, bekalan telur ayam telah pun kembali pulih. Beliau berkata kepada RTM ketika ditemui di Kota Baru. Mengulas mengenai waktu operasi stesen minyak, Adnan berkata sepanjang tempoh PKP, stesen minyak di negeri ini beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 7 malam sahaja, selaras dengan arahan pihak berkuasa tempatan PBT. Dalam pada itu, beliau menasihatkan orang awam yang ingin keluar membeli barangan di pasaraya supaya sentiasa memakai penutup hidung dan mulut serta tidak bersesak ketika berurusan di kaunter dengan mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Dalam usaha meringankan beban ditanggung rakyat akibat krisis COVID-19 ketika ini, sebuah syarikat pengeluar ayam utama di Kelantan, Juki Ayam, mengagihkan 3,000 ekor ayam hari ini. Pengurus kilang Juki Ayam Muhammad Rozi Abdul Rahim berkata, agihan dibuat kepada penduduk sekitar 5 km dari kilang induknya di Wakaf Mek Zainab, Kota Baru. Juki Ayam selaku ni pemborong apa ni pembekal ayam nombor 1 di Kelantan, dia memberi semengen 2 ekor ayam untuk keluarga asnah lah. Mana orang susah lah. Mana sebanyak 1,000 untuk 1,500 penerima. Iaitu sebanyak 3,000 ekor ayam. Bagi mengelak orang ramai berkumpul, kenderaan yang membawa ayam turut diiringi 2 anggota polis daripada unit URB Balai Polis Kota Baru.
Unit ini turut bertanggungjawab mengawal kesesakan lalu lintas di lokasi terlibat selain memastikan orang ramai menjarakkan diri mereka sekurang-kurangnya 1 meter. Selain agihan percuma, syarikat ini turut mengadakan tawaran ayam pada harga istimewa iaitu RM2.99 seekor hari ini terhad 3 ekor bagi setiap pelanggan di 15 cawangannya seluruh Kelantan. Program CSR seperti ini akan diteruskan ke daerah lain esok untuk berkongsi rezeki khusus kepada mereka yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui bersyukur dan memuji pendekatan dilakukan syarikat terbabit ketika mereka berhadapan krisis COVID-19 ketika ini. Ini satu yang mana kita sebagai rakyat tempatan ni syukurlah apabila ada masyarakat-masyarakat ataupun mereka-mereka yang dapat membantu dalam keadaan perintah kawalan pergerakan ketika ini. Pasal apa? Orang tak ada pendapatan dia dapat duit lah. Pasal tak kerja. Supaya orang nego tu boleh sama saya. Kalau nego tu nego saja juga. Dengan batu wagon ni kita ucap syukur lah. Kalau mari atas rumah gini molek lah. Tanpa berhimpun sangat lah. Jarak pun 1 meter lebih elok lah. Ketika musim cuti PKP ini, syarikat Bumi Putera ini mengeluarkan kira-kira 20,000 ayam berbanding 15,000 pada hari biasa setiap hari di seluruh cawangan. Menurut Muhammad Rozi, perniagaan ayam tidak terjejas sepanjang tempoh PKP ini memandangkan operasi di kilang bermula jam 7 pagi hingga 6 petang dan larangan premis perniagaan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB BRI berkuat kuasa dari jam 7 malam. Seorang warga emas di kampung Kutan Hilir, Wakaf Baru terpaksa menggunakan kudratnya dengan menjaja ubat tradisional bagi menyara anak bongsu dan cucu yang mengalami masalah lebam. Meknat Daud, 73 tahun, mengambil alih tugas menjaga anak bongsu Maisato Akmal Muhammad Nur, 27 tahun serta cucu Muhammad Isyamuddin Hashim, 23 tahun selepas kematian kedua-dua orang tuanya beberapa tahun lepas. Dia yang menghasilkan ubat tradisional dan minyak urut sendiri menjaja bersama suami Muhammad Nur Abdul Rahman, 64 tahun, di sekitar Kota Baru menggunakan kenderaan yang ditinggalkan arwah anaknya. Dengan memperoleh keuntungan sekitar 10 hingga RM20 sehari, wang tersebut digunakan untuk membeli barangan keperluan asas. Katanya walaupun anak dan cucunya mendapat bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM250, namun tidak mencukupi untuk keperluan harian. Rumah yang didiami mereka sekeluarga disewa dengan kadar RM300 sebulan. Tak boleh nak jalan jual, tak susah lah nak makan minum gam ayam sewa, nak bayar api, nak bayar air. Begitulah. Itulah maknanya. Kalau nak makan benda-benda sedap tak boleh lah. Bunyi 3 riyal anak tak boleh beli dah. Takat 2 riyal, setengah 2 riyal boleh belinya. Anak tak ada reti. Dia dan suami kini buntu memikirkan nasib keluarga kerana tidak dapat menjaja ketika ini atas faktor keselamatan. Ketika kru kami ke rumahnya, Moknab terpaksa bergerak menggunakan kerusi roda kerana mengalami masalah sakit pinggang sehingga menyukarkannya untuk berdiri lama. Dia berharap ada pihak sudi menghulurkan bantuan kepadanya untuk menampung kehidupan seharian. Bagi mereka yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh berbuat demikian di akaun Maybank seperti yang tertera di bawah. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Pastikan anda mematuhi perintah kawalan pergerakan dengan berada dalam rumah sepanjang tempoh berkenaan jika tiada urusan munasabah. Kembali ke Kasipuri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Herman langsung dari Kelantan. Bersaudara, peranan Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Penerangan dalam menjayakan Perintah Kawalan Keselamatan fokus bahan berita dari Melaka. Laporan lanjut bersama rakan penyampai Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan Nurul. Angkatan Pertahanan Awam APM antara barisan hadapan dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Di Melaka, kira-kira 50 anggota APM bertugas setiap hari secara bergilir-gilir di pusat kuarantin Melaka yang terletak di Alur Gajah bagi memantau mereka yang dikuarantin. So, apabila berkenaan dengan wabak COVID ini,
telah dikategorikan sebagai bencana wabak. So jadi APM terlibat secara langsung lah, seperti contoh pembukaan pusat KRIT ini, pusat kuarantin negeri Melaka, ya, daripada awal perancangan sampailah pembukaannya, sampaikan urusan hariannya, APM berada di sini, ya, bersama agensi-agensi lain yang sangat-sangat membantu kita. Selain itu, APM Melaka tetap melaksanakan tugasan bagi menyelenggara Pusat Pemindahan Sementara PPS apabila berlaku bencana alam seperti banjir di negeri ini. Dalam menghadapi COVID-19 ketika ini, Lieutenant Colonel Effendi turut mengingatkan rakyat untuk kerap mencuci tangan, amalkan jarak sosial 1 meter dan duduk di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Bermula 18 Mac hingga semalam, sebanyak 167 lokasi panas telah dijelajah Jabatan Penerangan Negeri Japan Melaka bagi menyedarkan orang ramai mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini termasuk pasar, pasaraya, kedai serbeneka dan kawasan tumpuan orang ramai. Menurut Pengarah Japan Melaka, Muhammad Rizal Hashim, jelajah melibatkan kesemua 28 Dewan Undangan Negeri DUN sepanjang tempoh PKP. Dan kami telah susun perancangan dan kami akan terus mempergiatkan usaha IOW ini untuk memastikan semua rakyat negeri Melaka akan dapat maklumat. Dalam pada itu, Japan Melaka akan terus mempergiat hebahan sepanjang tempoh PKP ini termasuk di kawasan persisiran pantai. Muhammad Rizal ditemui RTM selepas siaran langsung Selamat Pagi Malaysia di Pasar Bukit Cina. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Melaka menyediakan bekalan makanan dan kemudahan kesihatan kepada pelajarnya yang tidak dapat pulang ke kampung susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Rektor UiTM Cawangan Melaka, Profesor Dr. Abdul Halim Muhammad Nur berkata, bantuan diberi bagi memberi keselesaan kepada pelajar yang tinggal di asrama serta di rumah yang disewa sekitar universiti. Untuk pelajar-pelajar di dalam kolej, kita sediakan makanan 3 kali sehari dan juga untuk pelajar di luar kampus, kita sediakan bahan kering seperti beras, gula, susu dan semua pelajar ni jangan risau, kita ada peruntukan yang cukup, kita ada kaki tangan yang cukup untuk memenuhi keperluan mereka. Dan saya berharap pelajar-pelajar ni, terutama yang di luar tu, dapat stay at home dan be safe insyaAllah. Ibu bapa pelajar diminta jangan khawatir kerana pengurusan UiTM akan memastikan keselamatan serta kesihatan pelajar terjamin. Seramai 289 pelajar UiTM Cawangan Melaka membabitkan kampus Lendu, kampus Bandaraya Melaka dan kampus Jasin tidak dapat pulang ke kampung bagi mematuhi PKP yang dilaksana kerajaan. Sekian paparan berita dari Bumi Hang Tuah, kembali semula ke Angkasa Puri. Kembali dalam berita wilayah, kita ke perkembangan seterusnya. 110 individu ditahan polis atas pelbagai kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepanjang 7 hari pelaksanaannya bermula 18 Mac lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, kebanyakan yang ditahan membabitkan kesalahan ingkar arahan dan mencabar tugas anggota ketika sekatan jalan raya. Jelas Tan Sri Abdul Hamid, peranan dan tanggungjawab polis amat jelas disebut dan digariskan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dalam pelaksanaan PKP. Yang penting ialah kita tak mahu jumlah ni bertambah. Ya. Kita tidak mahu menyusahkan orang. Tapi jangan pula orang ramai menyusahkan polis. Ya. Dan meningkatkan risiko kepada masyarakat dijangkiti oleh virus tadi. So bersifat cakna lah, ya, cakna supaya kesedaran pada diri sendiri itu yang penting. Tan Sri Hamid menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Pada peringkat awal, polis mengambil pendekatan merayu, menjelaskan dan menasihati orang ramai supaya mematuhi PKP. Namun, polis tegas dalam menguatkuasakan undang-undang dengan menahan individu yang ingkar. Beliau turut memberi amaran kepada orang ramai supaya mematuhi PKP dan pihaknya tidak akan teragak-agak
menahan individu yang melanggar perintah berkenaan. Angkatan Tentera Malaysia ATM Johor berpuas hati dengan sikap penduduk di negeri itu yang berjaya patuh kepada arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Panglima 7 Brigade Infanteri Brigadier General Datuk Zawawi Adam berkata, komitmen dan kerjasama rakyat perlu diteruskan bagi memastikan rantaian penularan COVID-19 diputuskan. Hasil rondaan ATM bersama PDRM selama 4 hari di Johor mendapati 95.3% rakyat negeri itu patuh kepada arahan PKP. Justru pihaknya yakin usaha kerajaan untuk menghalang wabak itu daripada terus merebak akan berhasil jika rakyat terus patuh kepada arahan tersebut. Kita sayangkan negara kita, patuhilah undang-undang yang dikeluarkan oleh kerajaan dan buat yang terbaik untuk kita mengembalikan negara kita kepada keadaan asal dan untuk kita meneruskan kelangsungan hidup sebagai seorang rakyat yang bertanggungjawab. ATM akan terus tingkatkan kerjasama dengan PDRM untuk mengawal dan memberi tumpuan terhadap sekatan yang melibatkan 27 pegawai serta 651 anggota lain-lain pangkat. Dalam hari itu, beliau turut menasihatkan agar rakyat tidak mudah percaya kepada penularan berita palsu di media sosial dan dapatkan maklumat sahih menerusi laman web yang sah. Seorang anggota polis dan seorang nelayan didenda RM1,000 setiap seorang oleh Mahkamah Magistrate Sri Manjung di Lumut atas kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP Isnin lalu. Muhammad Safaruddin alias 33 tahun, anggota polis berpangkat korporal dan Nasrul Awang, nelayan berusia 43 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Nur Syakira Ibrahim. Muhammad Safaruddin didapati bergerak dari Barak Polis Balai Kampung Rapat Ipoh, manakala Nasrul dari Lorong Bahagia Kampung Serdang Setiawan kira-kira pukul 4.15 pagi pada 23 Mac lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Peraturan 3/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 6 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Berita wilayah 25 Mac 2020 berakhir di sini. Tapi saudara, sebelum kita berpisah, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan doa Perdana Menteri agar seluruh rakyat Malaysia dilindungi daripada bahaya wabak COVID-19. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian menadah tangan untuk memanjatkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, keluarga kita, negara kita dan seluruh umat manusia dilindungi olehnya. Kepada penganut agama bukan Islam, saudara-saudari bertafakur dan berdoalah mengikut ajaran agama masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami
yang dijangkiti wabak coronavirus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.